Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 27 Mac. Bekalan bahan mentah bagi seluruh negara sepanjang Ramadan dan Syawal dijamin mencukupi. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin memberi jaminan kementeriannya sentiasa peka dengan isu berkenaan dan turut bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dalam memantau bekalan bahan mentah. Memang cukup dan pihak KBDN dan juga pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, kita kedua-dua kementerian ini juga memainkan peranan yang sama lah untuk isu ini. Dan cuma perbezaan dia yang Kementerian KPKM yang saya ini lebih kepada bekalan dan KBDN dia lebih kepada harga. Sementara bagi isu kekurangan bekalan telur, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama diminta melakukan intervensi pasaran. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan pelancaran Bazar Ramadan Asia City di Kota Kinabalu. Menurut Chan, selain Asia City, dua lagi Bazar Ramadan dibuka Kementerian Sekitar Kota Kinabalu, iaitu Taman Putrajaya Telipok dan Pusat Islam Universiti Malaysia Sabah, UMS. Beliau menasihati peniaga agar sentiasa menjaga kebersihan dan mematuhi prosedur operasi standard penyediaan makanan serta tidak menaikkan harga sesuka hati. 95 orang peniaga yang diluluskan untuk berniaga pada tahun ini dan pelbagai jenis makanan lah dan juga minuman yang kita telah luluskan untuk pada tahun ini. Jadi insyaAllah kebersihan dan juga keselamatan makanan itu adalah terjamin. Koperasi di seluruh negara, khususnya di Sabah, digalak mencuburi perniagaan franchise. Bagi tujuan itu, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui Perbadanan Nasional Berhad Pernas memperuntukkan RM50 juta bagi penyediaan skim pembiayaan untuk membantu usahawan franchise. Menterinya Datuk Iwan Benedik turut berharap lebih banyak koperasi baharu dapat diwujudkan di Sabah seperti koperasi keluarga, koperasi penduduk, koperasi daerah dan koperasi di peringkat negeri agar aktiviti keusahawanan dapat dikembangkan. Baru-baru ini kita telah buat satu expo ataupun Business in Transformation Expo baik untuk usahawan-usahawan franchise. 62 usahawan franchise mengadakan pameran dan mereka telah mendapat franchisee baru. Lebih daripada 400 orang franchisee baru yang mendaftarkan diri sebagai franchisee di bawah produk mereka yang akan membuka kios-kios ataupun pusat-pusat jualan produk mereka. Sementara itu, ketika mengulas mengenai Majlis Pembangunan Usahawan Koperasi, Penjaja dan Peniaga Kecil, Datuk Iwan berkata ia telah diperakukan di peringkat Kabinet Persekutuan dan telah dimulakan secara rintis di Sabah. Datuk Iwan berkata demikian kepada media selepas merasmikan Pusat Produk IKS Mat Koperasi Usaha Niaga Kota Marudu Berhad di Kota Marudu. Cadangan itu satu berita yang amat baik. Secara kebetulan pun kami memang semua usahawan dan kami mempunyai basic di dalam bidang tersebut. So, kami akan merancang selepas ini kami akan cuba menyahut seruan daripada yang amat berhormat Menteri tadi. Ini adalah cadangan yang sangat baik kerana kita mewujudkan satu koperasi dan satu franchise. Barangkali pekerjanya dalam 10-20 orang kita dapat membantu kepada ahli-ahli kita. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail berkenan mencemar duli merasmikan wad pediatrik yang dinamakan Wad Kanak-Kanak Tuanku Syed Putra di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Tuanku Syed Faizuddin bertitah perkhidmatan kesihatan kanak-kanak yang baik dan mudah diperoleh suatu keperluan yang amat mustahak. Lebih-lebih lagi, kanak-kanak merupakan pewaris yang akan membentuk generasi hadapan. Dengan perasmian wad kanak-kanak ini, penduduk setempat juga akan mendapat khidmat perawatan dan kesihatan bertaraf tinggi seperti hospital berbakar yang lain. Baginda turut berkenan melawat wad sambil mendengar taklimat daripada pengarah Hospital Duchess of Kent Sandakan, Dr. Muhammad Fahmi Osman, dan juga menyampaikan sumbangan kepada pesakit di wad berkenaan.
Terdahulu, baginda turut menyampaikan sumbangan kepada Masjid Daerah Sandakan melalui Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Pelbagai program akan dilaksana Pertubuhan Islam seluruh Sabah usia sepanjang bulan Ramadan. Program turut melibatkan kerjasama pelbagai badan bukan kerajaan NGO, antaranya Persatuan Cina Muslim Malaysia (MECMA) dan Pertubuhan Kadazan Dusun Murut Se-Malaysia KDMRS Muslim. Menurut Yang di-Pertua Usia Datuk Sapawi Ahmad, pelaksanaan program bukan sahaja bertujuan mengimarakan Ramadan ini, malah secara tidak langsung menjadi platform usia dalam memperkasa program dakwah Islam. Ini ialah satu program bulan Ramadan yang saya rasakan sangat berkesan untuk memberi satu peringatan, dan di samping kemampuan wanita usia mengendalikan secara langsung program ini. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Ihya Ramadan dan berbuka puasa bersama Asnaf Anjuran Wanita Usia Sabah di Kota Kinabalu. Lebih 40 kanak-kanak dan golongan ibu diraikan dalam majlis ini. Gembiralah, terharu. Alhamdulillah, bersyukur sangat. Pernah jugalah, tapi lama sudah. Masa tu anak-anak kecil lagi untuk belanja sekolah, beli barang dapur. Sungguh terima kasih dengan Datuk, dengan bantuan yang diberi, boleh kira meringankan sedikit beban lah. Pasal saya ibu tunggal dari Tuaran, mempunyai anak yang OKU lagi. Sekarang di bawah jagaan saya lah. Golongan belia digalak menyertai Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO berdaftar sebagai platform melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawanan yang memberi impak positif kepada komuniti. Penyertaan aktif belia dalam aktiviti kesukarelawanan juga mampu membina nilai kepimpinan dalam diri sekaligus mendorong belia agar lebih berjaya pada masa hadapan. Ahli Parlimen Kota Kinabalu Chan Foon Hin berucap sempena Majlis Pelantikan dan Anugerah Junior Chamber International JCI Tanjung Aru 2023 di Kota Kinabalu. Chan yang juga Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berharap JCI dapat menarik lebih ramai usahawan muda berkecimpung dalam sektor pertanian dan perniagaan makanan. Katanya, di bawah kementeriannya terdapat pelbagai peluang dan insentif yang disediakan kepada belia yang berminat dalam sektor tersebut. 100 golongan asnaf terdiri daripada anak yatim, ibu tunggal dan orang kurang upaya OKU dalam kawasan Dun Kukusan menerima zakat wakalah bagi pembukaan akaun tabung haji TH. Penyampaian zakat disempurnakan Adun Kukusan Rina Jainal. Ketika ditemui RTM, Rina yang juga Setiausaha Politik Menteri Kewangan berkata bantuan tersebut merupakan program Ihsan Ramadan TH di bawah zakat wakalah dan akan dikreditkan terus ke dalam akaun TH penerima. Beliau berharap bantuan tersebut dapat memberi manfaat kepada semua penerima selain menjadi dorongan untuk menunaikan haji pada masa akan datang. Ini adalah hasil kolaborasi antara pihak pejabat ADUN, pejabat saya dengan tabung haji, di mana program Ihsan Ramadan yang memang menjadi salah satu program daripada CSR daripada tabung haji peringkat Cawangan Tawau untuk memberikan bantuan zakat wakalah kepada 100 orang penerima. Sementara itu, pengurus tabung haji Tawau Ajmal Junaidi berkata pihaknya berbesar hati dengan inisiatif Adun Kukusan membantu golongan sasar memulakan langkah menabung di tabung haji. Ini kami di tabung haji amat berbesar hati sekali tabung haji Tawau atas kesudian YB Rina Jainal atas kesudian untuk menyumbang kepada bakal penerima CSR zakat Ihsan Ramadan tabung haji dan memudahkanlah untuk mereka menerima bantuan yang akan dikreditkan terus kepada akaun lah. Bagi penerima pula dengan sumbangan ini secara tidak langsung memberi motivasi kepada mereka untuk membuat penyimpanan bagi menunaikan ibadah haji. Saya rasa bersyukur dan terima kasih pada YB memberi peluang kepada kami untuk membuka akaun di tabung haji ini untuk menjana pendapatan kami disalurkan ke sini. Dapat juga kami
membuka akaun untuk anak-anak kami. InsyaAllah, mata ada rezeki, bolehlah kita menunaikan haji melalui tabung haji. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasihlah. Perasaan saya terpilih buka akaun di sini macam ialah gembira sebab kalau macam saya sendiri kan belum tentu sampai bila saya boleh buka akaun di sini. Lagi satu saya kan memang susah juga. Itulah perasaan saya gembira. Kempen demam darah diteruskan walaupun dalam bulan Ramadan bagi membantu Hospital Queen Elizabeth II menambah bekalan darah. 77 unit darah berjaya dikumpul dalam kempen kali ini yang diadakan di Kepayan, Kota Kinabalu. Bercakap kepada RTM, pengerusi penganjur kempen derma darah Aisyah Tan berharap masyarakat akan terus tampil menderma darah walaupun dalam bulan Ramadan bagi memastikan bekalan darah di hospital sentiasa mencukupi untuk pelbagai kegunaan termasuk pembedahan dan kes kecemasan. So today, I'm very happy and glad that we managed to help blood bank so much. We want to take this opportunity to encourage younger donors to come because we observe a lot of donors are above 30 years old. Actually, I want to share with everyone, it is almost painless. The nurses, the doctors are very professional. Penderma darah yang ditemui pula mengakui aktiviti menderma darah yang dilakukan secara tidak langsung berupaya menjaga kesihatan diri. Ini first time saya derma kan, so saya rasa nervous lah. Okay lah, you can help the need kan, so saya rasa okay lah, bersyukur untuk menolong orang. Rasa bagus jugalah boleh tolong orang, sebab biasanya bulan Ramadan jarang orang keluar untuk derma darah. So saya rasa saya boleh derma, saya datang untuk menolong lah. Saya rasa gembira juga, harap-harap boleh tolong orang lah. Okey, gembira lah. Setelah memang selalu derma punya. Ya harap-harap dapat membantu yang memerlukan lah. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah edisi Isnin 27 Mac. Saya Emran Azmi Rosli, salam Malaysia Madani. My